Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi anda telah berjaya menghadirkan diri anda di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang memisahkan kita jaraknya hanyalah lensa kamera semata-mata. Penonton yang Allah Taala sayangi sekalian, qad ya'si syaitanu yu'badu bi ardikum walakinnahu radiya an yut'a fi ma siwa dhalik mimma tuhakiruna min a'malikum. Sesungguhnya syaitan, yakni musuh kita, telah pun berputus asa bahawa mereka ini akan disembah. Walakinnahu, akan tetapi, radiya an yut'a fi ma siwa dhalik mimma tuhakiruna min a'malikum, akan tetapi mereka ini redha seandainya kita taat kepada mereka pada perihal yang lain. Apakah perihal tersebut? Dan inilah yang akan kita hurai, yang akan kita kupas mengenai tajuk kita, iaitu tafsir Al-Quran dan juga Taranum, bermula dengan Quran surah Az-Zukhruf, bermula ayat yang ke-60 sehingga 63. Alhamdulillah, syukur dan tahniah sekali lagi kerana anda berjaya untuk bersama-sama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya tidak berkeseorangan di ruangan majlis ilmu kita, turut bersama-sama dengan saya panel undangan kita. Sekali lagi saya bawakan kepada anda, Masya Allah, iaitu Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya kita dah mula ada chemistry Ustaz. Syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Ustaz pun dah bersedia dengan peluru-peluru ilmu dan kita bersedia dengan soalan-soalan yang nak kita ajukan. Maafkan saya, kita telah pun bersedia dengan soalan-soalan yang nak diajukan kepada panel undangan kita. Mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari bersama dengan saya dan Inizal, kita lihat terlebih dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia. Berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia pada tarikh 2 Julai 2021. Kes baharu sebanyak 6,982, kes sembuh baharu sebanyak 6,278, jumlah kes aktif sebanyak 66,084, manakala kes kematian baharu sebanyak 73. Ini menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 765,949. Rakyat Malaysia, ingat, kita masih belum merdeka, kita masih belum berjaya, perjuangan harus diteruskan. Kita menghargai perjuangan barisan pejuang utama kita. Mudah-mudahan kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan berdoa dan terus menjaga kita dengan ikhlas. Amin, amin, Allahumma ya amin. Menelusuri surah untuk pagi ini, Quran surah yang ke-43, juzuk yang ke-25, mengandungi 89 ayat, mengajar kepada kita bahawa adanya satu bisikan makhluk yang sentiasa membisikkan bahawa kita sudah ada satu perkara, tetapi ini masih lagi belum cukup. Dan hatta dalam 2 jam kita bersiaran, untuk maklumat semua, membicarakan tentang 4 ayat. Jadi, seperti biasa, apakah tujuan utama kita menonton pada pagi ini dan apakah pelan tindakan untuk kita taraf naikkan kualiti kehidupan kita. InsyaAllah, saya serahkan majlis ilmu seterusnya kepada Ustaz untuk berkenaan dengan pengenalan Quran Surah Az-Zukhruf bermula ayat 60 sehingga 63. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Ya Allah, kami memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat-Mu kerana kami diberi peluang untuk hidup kembali setelah kami ditidurkan untuk seketika. Dan kami yakin, Ya Allah, kepada-Mu jualah kami akan kembali dengan tidur yang hakiki. Terima kasih kepada tuan-puan, ibu ayah dan juga kepada para penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz dan juga pencinta ilmu yang saya kasih sekali. Sama ada yang menonton secara langsung melalui kaca TV ataupun menonton program ini dalam Facebook ataupun dalam medsos. Pertamanya, semalam kita telah pun membincangkan beberapa ayat daripada surah Az-Zukhruf yang telah kita ketengahkan dalam memperincikan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perihal Nabi Isa alaihi salam. Apabila berlakunya di situ perdebatan antara kaum Quraisy yang ada di antara mereka yang faham bahasa Arab dan ada di antara mereka yang cuba menupulit bahasa Al-Quran untuk berhujah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kononnya nak memperlihatkan bahawa apa yang didakwa oleh Nabi Muhammad, apa yang diajak oleh Nabi Muhammad dan apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim seolah-olah macam bercanggah. Kalaulah Nabi Isa itu disembah, maka sembahan itu akan dihumban dalam api neraka. Oleh yang demikian kata kafir Quraisy yang diketuai oleh Abdullah bin Za'barah, dia kata, aku rela masuk neraka dengan batu-batu dan juga segala idol-idol yang aku sembah untuk bersama dengan Nabi Isa AS. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bahawa Nabi Isa tidak diturunkan untuk tujuan itu. Nabi Isa AS tidak akan dihumban dalam api neraka. Dia adalah satu perbandingan yang langsung tidak kena kepada dengan topik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan betapa Al-Quran itu adalah kalamullah yang sangat tuntas ayatnya dan jelas maknanya. Dan Al-Quran Al-Karim meletakkan segala fakta yang tepat, tidak ada satu pun bercanggah. Sama ada dengan akal manusia, dengan sejarah, maupun dengan uslub yang digunakan dengan begitu indah dan cantik. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, ayo kita sama-sama baca dulu ayat daripada surah Az-Zukhruf, bermula ayat 60 sehingga ke ayat 63. Barangkali ibu ayah sudah pun capai mushaf, terjemahan, tafsir pimpinan dan sebagainya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikah walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء
عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ibu ayah, jom kita tengok terjemahan dulu sebelum kita masuk kepada tafsirannya. Ayat 60. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Yang bermaksud, dan kalaulah kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki, malaikat pengganti, iaitu menggantikan kamu menjalankan urusan di muka bumi ini. Kemudian Allah berfirman lagi, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Dan janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turutlah, iaitu ikutlah petunjuk aku. Inilah jalan yang lurus. Kemudian Allah berfirman dalam ayat 62, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah sama sekali hendaknya syaitan menghalang kamu dari menurut jalan yang benar. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ayat yang ke-63. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati waliubayyina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Yang bermaksud, dan ketika Nabi Isa alaihi salam datang kepada kaumnya, iaitu Bani Israel, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, iaitu Nabi Isa alaihi salam, sesungguhnya aku datang kepada kamu membawa hikmah, iaitu ajaran yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari perkara-perkara agama dan yang kamu berselisih padanya. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itulah terjemahan yang dapat kita baca. Barangkali terjemahan yang dipaparkan dengan terjemahan yang saya baca ada begitu dan begini, maksudnya hampir-hampir sama. Saya cuba berusaha untuk membaca terjemahan supaya ibu ayah dapat faham, masuk dalam tu. So masih lagi, kalau tanya pada saya daripada ayat 60, 62, 63, 64, 60, 61, 62, 63, 4 ayat ini, masih lagi ada rentetannya dengan perbincangan kita semalam. Perbincangan kita semalam adalah mengenai Nabi Isa alaihissalam dan bantahan kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala highlight benda yang paling mustahak dalam ayat ini, dalam 4 ayat ini adalah wa innahu la'ilmus sa'ah. Maksudnya kedatangan Nabi Isa alaihi salam adalah di antara tanda hampirnya kiamat, dan datang Nabi Isa alaihi salam adalah untuk memberitahu manusia bahawa Nabi Isa ini bukan anak Tuhan, bukan Tuhan yang bersifat pencipta. Nabi Isa kata, aku makan dan minum, aku tidur. Kehidupan aku adalah kehidupan seperti manusia biasa. Aku dicipta daripada tanah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam.
khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Allah Isa alaihi salam di sisi Allah adalah seperti Nabi Adam alaihi salam. Sifat basyariah yang sama, Sifat Ustaz, ya? basyariah, Masya Allah. iaitu khalaqahu min turab. Allah jadikan Nabi Adam dan juga Nabi Isa daripada turab. Turab itu adalah tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, jadi maka jadilah. Jadi asal usul Nabi Isa alaihi salam adalah seperti kita. Walaupun Nabi Isa ini sudah diangkat, kelak akan turun ke bumi, takkan tamat riwayat untuk kembali ke alam barzakh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah sedikit penerangan, introduction kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Dan teruskan kekal setia bersama dengan kami. Jom berzikir kembali selepas ini. Surah yang ke-43 dalam juzuk yang ke-25 mengandungi pengajaran yang begitu berharga untuk kita. Seandainya kita terlepas perbincangan untuk pagi ini, walaupun 4 ayat, ini adalah satu perkara yang sangat merugikan kita. Oleh itu, pastikan kita menggunakan kuasa di hujung jari. Sekali lagi untuk kita pergi ke Facebook, Tanyalah Ustaz TV3, bukan sekadar kongsi, tetapi kita murajaah, kita menulis, kita mengkaji dan terus mengkaji dan mengkaji. Mudah-mudahan ada nilai manfaat kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, jadi untuk meraihkan anda semua, masya-Allah Ustaz, kita dah bersedia. Ya. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Al-Shal merujuk kepada ayat 60. Adakah ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh sahaja menjadikan malaikat untuk menggantikan manusia di muka bumi yang boleh melahirkan generasi seperti manusia, silih berganti keturunannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihi salam tanpa bapa kerana Allah Maha mencipta dan Maha berkuasa. Satu soalan yang saya kira melepasi beyond, maknanya kadar bentuk pemikiran kita semua. Satu soalan yang baik untuk membuatkan kita terus berfikir. Mohon penjelasan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih kepada para penonton yang saya kasihkan soalan daripada Asyal. Sangat menarik bagi saya. Kita cuba lihat ayat tu. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ada dua isu. Dua perkara nak menjawab pada soalan Syal tadi. Pertama sekali isu malaikat. Malaikat. Keduanya yakhlufun, yang akan silih berganti. Cuba kita fikir sama-sama, apa kaitan ayat 60 dengan 58, 59? Mesti ada relation. Dia mustahil tidak ada relation, tidak ada hubung kait. Dia ayat dengan ayat Al-Quran, di antara satu ayat dengan ayat lain, ataupun kita lihat keseluruhan satu surah, dia mesti dilihat seperti tikar mengkuang yang teranyam rapi. Dia punya masuk tu mesti ngam-ngam, kata orang tu. Dia masuk tu mesti cantik. Sebab itu, apa isunya sekarang ni? Tadi sebut mengenai ayat sebelum ni, 58, 59, bincang mengenai Nabi Isa. Kan tiba-tiba datang malaikat. Allah nak beritahu. Dalam kejadian makhluk atas permukaan bumi ini, ada ibu, ada ayah. Betul kan? Saya ada ibu, saya ada ayah. Lalu adalah saya. Nabi Adam alaihissalam tiada ayah, tiada ibu. Dijadikan daripada tanah. Nabi Isa alaihissalam ada ibu, tiada ayah. So, sempurnalah kejadian makhluk atau yang namanya manusia ini, sempurna kejadian. Dalam kekuasaan Allah menjadikan manusia. Sebab itu setiap kali bila Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai Nabi Isa alaihi salam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
jadi maka jadilah. Allah nak beritahu, jangankan yang Isa itu, semua makhluk aku boleh jadikan kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Tak perlu sebab musabab. Sebab dalam ayat ni Allah beritahu akan masyiah dia. Cuba lihat ayat tu, walau nasya'. Yang kita sebut insya-Allah, insya-Allah, masya-Allah. Semua itu bermaksud kita serahkan kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mahu, Allah boleh jadikan. Manusia perlukan kepada elemen dan juga proses, perlukan kepada ingredient, tapi Allah tidak begitu. Semua itu milik dia. Allah boleh kata jadi maka jadilah ia. Sama juga dalam surah Maryam, bila semalam sebahagian ayatnya saya baca, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dzalika Isa ibn Maryam, qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun, ma kana lillahi an yattakhidha min walad, subhanahu, innahu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun." So itu menggambarkan masyiatullah, ibu ayah. Kehendak Allah. Allah boleh. Yang kita lihat ni semua ni adalah untuk memberi manusia faham akan kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh lebih dahsyat daripada itu. Akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa pernah hidupkan orang mati, kan? Ahyal mauta. Nabi Isa pernah menyembuhkan orang berpenyakit, pernah menyembuhkan orang sopak, pernah menyembuhkan orang yang buta, pernah menghidupkan orang yang mati, tapi untuk seketika. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, menghidupkan orang mati untuk seketika. So semua ini nak gambarkan akan masyiatullah Subhanahu wa taala. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ard. Maksudnya, manusia, jangankan Nabi Isa, Adam, Nabi Muhammad, Allah kalau mahu, Allah boleh jadikan malaikat yang menghuni bumi ni, bukan manusia dah. Bukan manusia. Tetapi tujuan manusia dan tujuan malaikat dijadikan tak sama. Dai, dia tak sama. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada barisan para malaikat dalam syurga, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang para malaikat tanya? Bila Allah beritahu kepada barisan para malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas permukaan bumi ini. Malaikat tanya, wahai Tuhan, adakah engkau nak ciptakan makhluk bakal menumpahkan darah, bergaduh, berantakan antara satu sama lain? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi sebelum tu malaikat kata, kami ni sentiasa bertasbih, memuji, beribadat kepada engkau, wahai Allah. Dalam kurungan, apa lagi yang kau mahu? Bukankah tidak cukupkah yang itu? Tak. Bukan itu. Allah nak beritahu makhluk yang aku jadikan ini penuh dengan ujian, penuh dengan cubaan. Mereka aku akan test untuk lihat siapa yang layak, siapa yang tak layak untuk mendapat status sebagai muttaqin, abid, abidin. Siapa mereka? Perlu melalui proses filtering. Jadi kalau Allah mahu, Allah boleh jadikan malaikat atas permukaan bumi ini, yang mana malaikat itu silih akan berganti, maka tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, tidak ada perbahasan. Sebab malaikat semua itu, bila Allah beritahu, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu sifat dia, mereka tidak pernah mengingkari satu pun perintah Allah. Dan mereka bersegera melaksanakan segala suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah beritahu pada kita bahawa kalau Allah mahu, Allah boleh jadikan malaikat sebagai penghuni menggantikan kita. Sebab ampun semua banyak cekadak. Dia kata kamu banyak sangat cekadak. Jadi ganti dengan malaikat pun boleh. Masya-Allah. Jadi ini adalah gambaran menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Taala sebenarnya Allah mampu sebenarnya Ustaz, ya, untuk satu tamparanlah bagi menjawab persoalan yang telah pun diajukan oleh musyrikin. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah, untuk raikan soalan yang seterusnya, insya-Allah kita pergi kepada soalan Facebook, soalan saudari Nur Dahlia Biru. Bismillahirrahmanirrahim, merujuk kepada ayat 60. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau kami kehendaki, tentu kami jadikan para malaikat menjadi pengganti manusia turun-temurun.
Adakah ayat ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menghancurkan semua Bani Adam dan menggantikannya dengan para malaikat kerana malaikat makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan. Bila ayat surah ini surah Makkiyah sifat dia kan? Dia Ya, Makkiyah ni dialog-dialog itu berlaku kepada penduduk Mekah. Jadi orang Arab Quraisy ni bukanlah bangsa yang tak kenal siapa tu malaikat. It's not new story to them. Bukan satu cerita baru dan bukan pula satu benda yang tak tidak tercapai oleh akal mereka. Mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Ada makhluk yang Allah ciptakan namanya malaikat. Lebih baik daripada manusia dari sudut ketaatan, kesetiaan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang paling penting. Nak beritahu dalam perbahasan dan perbalahan ini, bila kamu mempertikaikan Nabi Adam, kamu mempertikaikan akan Nabi Isa, kamu pertikaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu juga membandingkan Nabi Isa dengan apa yang kamu sembah selain Allah, idol-idol yang kamu sembah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada orang Arab Quraisy, kamu kenal kan malaikat? Kamu tahu kan malaikat? Malaikat ini kan makhluk Allah. Kalau boleh, kalau Allah mahu, Allah boleh gantikan kita semua dengan malaikat. Dengan kamu semua-semua sekali, Allah ganti dengan malaikat. Apa macam? Mahu tak? Jadi mereka tahu ada makhluk namanya malaikat, tetapi nak beri satu gambaran bahawa biar mata kepala itu atau mata hati itu terbuka melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada seorang pun yang membantah malaikat ni. Tiada, dia bantah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada bantah pada malaikat. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekalkan ayat ini bahawa walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Jadi kemudian ini malaikatlah yang akan ambil alih dan malaikatlah akan menjadi turun-temurun. Jadi membinasakan Bani Adam ini, Allah nak beritahu, Allah boleh ganti. Allah boleh ganti dengan manusia yang sedia ada, yang suka berbantah-bantah, yang tak mau dengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digantikan dengan para malaikat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah penerangan. Seronok kita dengar penerangan. Pada masa yang sama, kita juga turut mempelajari ilmu ulumul Quran. Beza antara surah Makkiyah dan juga Madaniyah. Baiklah, hadamkan ilmu yang telah ada. Kita berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, seronok kita pada pagi ini. Awal-awal pagi lagi kita dah belajar ilmu, kita dah menimba ilmu. Bahkan video yang sebelumnya, secara langsung kita yang sebelumnya, kita membicarakan sedikit perihal yang berkaitan dengan ulumul Quran. Kalau kita perasan, ini adalah satu ilmu yang baru untuk kita. Bagi mereka yang belum tahu, ada perbezaan antara surah Al-Makkiyah dan juga surah Al-Madaniyah. Masya Allah, tabarakallah. Saya kira mungkin Ustaz ada sedikit lagi sambungan untuk menjelaskan kepada kita berkenaan dengan surah Az-Zukhruf ayat 60. Silakan Ustaz. Ya. Ada beberapa pendapat ulama yang sempat saya capai. Pertamanya Imam Tabari mengenai ayat ini, specifically mengenai ayat ke-60. Lama ambil masa nak faham ayat 60 ni. Jadi pertama sekali Imam Tabari sebut, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, yang sebut walau nasya' tadi, Allah Subhanahu Wa Taala boleh hapuskan anak Adam dan gantikan dengan malaikat untuk beribadah kepadanya di atas permukaan bumi. Kita sebut. Yang keduanya Imam Ibn Katsir sebut daripada Mujahid, manusia digantikan dengan malaikat untuk mengimarahkan bumi. Sebab manusia start buat kerosakan. Kerosakan yang paling besar ialah dari nizal, ialah kerosakan dari sudut akhlak dan budaya. Kenapa dia dirosak? Sebab dia tak kenal siapa Tuhan dia. Tanpa dia kenal Tuhan, dia tidak akan mendisiplinkan diri. So ini akan menyebabkan kerosakan demi kerosakan yang akan mewarnai bumi
sehingga manusia tidak lagi aman damai. Tidak lagi aman damai dalam kehidupan. Yang ketiga, Imam As-Sa'di sebut antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengutus rasul dari kalangan kamu, iaitu manusia. Bersyukurlah, bukan malaikat yang dihantar sebagai rasul untuk kalian. Iaitu mengutus rasul dari kalangan manusia dan bukan rasul dari kalangan malaikat. Kerana manusia tak akan berkemampuan untuk berurusan dengan malaikat. Betul? Kalaulah malaikat menjadi rasul, macam mana kita nak berurusan dengan malaikat? Kan? Malaikat ada di antara malaikat yang keras, ghilazun alaihim. Yang sifat dia, bila kata ghilaz ni sangat kasar, sangat keras hati dia tu. Kenapa dia sangat kasar? Malaikat sama kasar. Sebab Allah dah cabut sifat rahmat daripada dia. Kan malaikat yang bawa humban manusia dalam neraka kan. So malaikat-malaikat yang mendatangkan membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi. Jadi manusia tak boleh nak communicate, manusia tak boleh nak understand, manusia tak boleh nak. Jadi Allah bagi nabi. Allah bagi nabi atau rasul itu dari kalangan manusia, Nizal, adalah sebagai tanda Allah sayang kita. Rahmat. Easy to communicate. Betul. Easy, senang nak faham, kan? Kalau tidak dia akan ada communication break. Dengan izin, jadi dia tak boleh nak terima arahan, bagi arahan. Jadi punyalah Allah sayang kepada manusia ni. Allah hantar nabi itu dari kalangan manusia supaya manusia senang berkomunikasi. Sebab minhum huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Sifat minhum, nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Adam. Supaya kita dapat berbincang dan menerima dan kita faham kita punya situasi. Dan juga apa yang disampaikan itu boleh capai, boleh cerap. Betul, Masya Allah. Adalah satu nikmat Ustaz ya sebenarnya kedatangan Rasul akhir zaman ini daripada golongan bangsa kita sendiri, manusia itu sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Itu soalan daripada saudara Adib Aizuddin. Merujuk pada ayat 61. Adakah Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya untuk mengikuti jalan tauhid yang dibawanya, iaitu mengikut jalan yang lurus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca ketika dalam solat, adakah itu dikira sebagai satu doa setiap hari supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa tunjukkan kepada kita jalan yang lurus? Bolehkah Ustaz huraikan pengertian maksud jalan yang lurus itu? Masya-Allah, saya kira satu soalan yang sangat baik, soalan yang untuk menambahkan lagi kualiti khusyuk kita bila solat Ustaz dan sebagainya. Adakah dengan bacaan surah Al-Fatihah dalam solat itu umpama satu doa, dan apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus itu Ustaz? Ya. Terima kasih kepada Datuk Nizal, kepada adik yang bertanya soalan sangat baik. Kita lihat struktur ayat dulu, struktur ayat. Dia bila kata struktur ayat ni Nizal adalah struktur bangunan lah. Betul. Nak tengok tiang dia dekat mana, pintu kat mana, tingkap kat mana kan. Dia punya ventilation system, dia punya keluar masuk angin, pencahayaan. Kita nak lihat, itu kerja engineer kan, nak arkitek, nak design rumah. Jadi surah dan ayat pun begitu. Dia mesti lihat permulaannya, pertengahannya, hujungnya, kombinasi kalimah-kalimah yang dipilih, diletak, disusun. Kalau tak, dia tak akan jadi Quran. Quran adalah kalimah-kalimah yang tersusun indah, tidak ada percanggahan, membawa maksud yang tepat untuk difahami dan dihayati. Sebab itu ayat-ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah satu kitab yang tiada keraguan di dalamnya, menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Termasuk dalam sirat Al-Quran, jalan yang lurus. Mana ada satu buku atas dunia ini, dan Inizal dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, pengarangnya di halaman pertama dalam kata pengantar atau skapur sirih ke, dalam mukadimah dia, ini adalah sebuah karya yang saya hasilkan. Mustahil ada karya seumpama ini ditulis oleh mana-mana sarjana Islam di atas dunia ini, atau mana-mana sarjana atau mana-mana cerdik pandai. Inilah satu-satunya buku yang saya tulis. Tidak ada sebelumnya orang tulis seperti ini, dan tidak akan ada seorang yang akan menulis, mencabar buku ini akan datang.
Ada tak? Masya Allah. Takkan ada. Dia hebat macam mana pun tak mampu dia buat macam tu. Sebab dia akan tahu batasan ilmu dan kemampuan dia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maksudnya kalau kita rasa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau kamu rasa kamu pandai, ada Tuhan yang maha pandai lagi. Jadi manusia takkan mampu. Semua akan tulis di mukadimah dia, ini adalah sebuah buku yang saya tulis, saya hasilkan, mesti ada salah silap, mesti ada kekurangan. Jadi para pembaca boleh beri teguran, boleh hantar email, boleh berhubung dengan saya. Itu kan bahasa beradab. Tapi Quran tak begitu. Bukan kata Quran tak beradab. Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak bercakap. Allah Subhanahu tidak begitu kan? Allah sebut, inilah satu kitab tiada keraguan. Dia macam seal dah ayat pertama. Ayat pertama dalam surah Baqarah ada seal, maksudnya no objection. Tiada keraguan. Tiada sebarang pertikaian dah. Jadi bila Allah berfirman, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun nabiha. Maksudnya kedatangan Nabi Isa alaihi salam adalah sebahagian daripada tanda bahawa kiamat nak dekat dah. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Kita semua tahu Nabi Isa alaihi salam Allah dah angkat. Barrafa'allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan Nabi Isa tidur. Sekarang Nabi Isa sedang tidur. Dia angkat dalam keadaan tidur. Sebab orang kata Nabi Isa dimatikan, diangkat, kemudian diturun, dihidupkan balik. Tak mati. Ayat menggunakan perkataan Nabi Isa dimatikan, kemudian diangkat, tak betul. Dia mati sekali saja. Tak ada mati dua kali. So Nabi Isa AS ditidurkan, Tuhan angkat, kemudian akan diturunkan ke atas permukaan bumi ini untuk mengembalikan balik bumi dengan keadilan. Lalu salib akan dipecahkan, kemudian khanazir, jizyah, dan akan dipenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, dan tempoh yang sangat singkat. Dan kedatangan Nabi Isa AS nak habis dah, dunia nak kiamat dah. Dan juga ia adalah susulan daripada Imam Mahdi diutus. So semua itu ada kaitan. Semua itu ada kaitan. Ada dalam satu riwayat yang saya baca, Nabi Isa AS akan turun pagi subuh, pagi Jumaat. Bila turun tu, sampai dekat Masjid Umawi, kalau sekarang dekat Syria lah, nak masuk ke dalam masjid, subuh, pada subuh tersebut, orang dah azan, dah kamat, semua orang dah berdiri, Nabi Isa pun masuk. Pada ketika Nabi Isa masuk itu, Nabi Isa dalam keadaan basah-basah sikit. Basah, sebab turun daripada langit, dibasahi dengan embun. Masuk ke depan, bila Imam Mahdi melihat kehadiran Nabi Isa AS, Imam Mahdi akan meminta supaya Nabi Isa AS mengimamkan solat. Nabi Isa akan beritahu, sekarang ini aku atas syariat Nabi Muhammad, bukan atas syariat aku. So, you lead the solat. Adab. Sebab itu, kita melihat kedatangan Nabi Isa. Ada riwayat kedatangan Nabi Isa adalah tanda kiamat. Tanda hampir nak kiamat. Kemudian, ada satu lagi riwayat sebut, kita sebut sekarang ni, wa innahu la'ilmu sa'ah. Ada riwayat lain yang dibaca wa innahu la'alamul lis-sa'ah. La'alamu. Kok tiba-tiba dengar ada qari baca wa innahu la'alamul lis-sa'ah. Salah baris. Tak, bukan salah baris. Itu adalah kiraat lain. Kiraat lis-sa'ah. Masya-Allah. Fala tamtarun nabiha. Jangan membantah. Kiamat ini satu benda yang pasti. Wattabi'uni hadza siratul mustaqim. Ikut aku, ini adalah jalan lurus. Saya rasa saya berhutang. Ada saya hutang. Iaitu saya nak jelaskan selepas ini apa yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim. Siratul mustaqim. Masya-Allah, tabarakallah. So nak dengar sebenarnya pelbagai ilmu bacaan, cara bacaan Al-Quran dan banyak lagi info-info maklumat, knowledge yang perlu kita tahu selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia. Kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Kebiasaannya kalau kita baca buku, author kita kira Ustaz ya, pengarang, kebiasaannya kalau ada sebarang kesalahan ataupun ada
apa-apa yang nak ditegur ataupun perlu ditambah baikkan, okey, boleh terus kepada email saya, nombor telefon dan sebagainya. Akan tetapi berbeza dengan kitab Al-Quran yang mana telah pun berada di tangan kita, mushaf itu yang telah berada di tangan kita, declare yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, itulah kitab Al-Quran, padanya itu tiada keraguan. Baik, kita nak teruskan dengan perbincangan yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Saya tadi kita asyik cerita, rasa macam ada hutang. Alamak, tadi soalan berkaitan sirat. Saudara tadi ada bertanya mengenai sirat yang kita baca dalam solat, kan? Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Begini, saya fikir kita faham dulu perkataan sirat. Sirat ni apa? Sirat ni maksud jalan, kan? Kita kata jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Mustaqim ada jalan yang lurus. Sirat, jalan. Dalam bahasa Arab, sirat ini ada ungkapan lain pula. Sabil pun jalan juga. Tariq, jalan juga. Confuse ni. Syari' pun jalan juga. Tapi Quran guna 3. Sabil, tariq dengan sirat. Antara tiga jalan itu, sirat adalah jalan yang paling luas. Sirat maksudnya mattasa'a minat tariq. Mattasa'a minat tariq maksudnya jalan yang luas, lapang ketika kita jalan. Sebab itu, Da'i Nizal dan juga para penonton, perkataan sirat dalam Al-Quran, dia akan datang dalam bentuk singular je. Dia tak ada plural. Siratullah, sebab jalan Allah tu satu. Kalau sabil, dia kata subulas salam. Sabil adalah plural, singular dia. Betul. Sabil, singular dia. Mufrad dia. Subul adalah plural dia. Maksud jamak dia. Tariq, turuq. Ada tariq, ada turuq, ada sabil, ada subul. Sirat, dia duduk seorang-seorang. Mufrad. Jadi, la yujma' fil Quran laisa hunaka kalimat sirat yakni ala sighat jama', mafi. Tak ada dalam Quran. Sirat itu datang dalam bentuk plural. Ini menggambarkan jalan itu hanya satu saja. Dan bila sebut jalan itu satu, jalan sirat ini adalah jalan yang lapang, itu gambaran syariat. Islam itu agama yang lapang. Islam itu agama yang luas. Islam itu agama yang indah. Tidak sempit. Tariq ini adalah turuq. Tariq ini kita was-sama'i wat-tariq. Tariq ini adalah tanda-tanda. Dia jalan yang kecil, laluan yang ditanda ataupun rentasan ataupun jalan yang dirintis. Beza. Jadi bila sebut sirat adalah jalan syariat yang sangat luas. Hanya dengan satu kalimah perkataan saja boleh huraikan bahawa syariat Islam ni begitu luas sebenarnya. Contohnya Ustaz. Sekarang ni Da'i Nizal, Ya kita Allah. lihat dalam isu fiqh. Ya. Solat Jumaat wajib tak? Solat Jumaat wajib. Tetapi dalam keadaan pandemik, ada fatwa dan juga penghasilan hukum secara ijma' di kalangan ulama', lalu dikeluarkan solat Jumaat itu tidak perlu kerana dalam suasana penularan pandemik. Maka datanglah fiqhut tawarik, fiqh kecemasan, fiqhut tawarik, fiqhul azmah, fiqh yang membincangkan krisis. So ini kan syariat yang luas. Kalau tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Kalau tak boleh solat dalam bermusafir, kalau boleh solat sempurna, 4 rakaat sempurna. Kalau boleh jamak kasar lah. Bagi orang yang berpuasa. Kalau uzur, tak payah puasa. So, syariat ini luas, indah dan juga lapang. So, agama Islam bukan agama yang bersifat kongkong, bukan bersifat menyempit. Tidak, Islam adalah agama yang indah, luas. Seperti mana jalan yang disediakan. Siratullah. Siratul mustaqim. Siratun mustaqim. Jalan agama yang luas, lapang, tetapi sampai pada destinasi. Itu maksud mustaqim. You will reach the destination. Kalau banyak jalan, belum tentu sampai. Pusing jauh. Kona situ, kona sini. Kan tak sampai. Syariat, sampai. Walaupun luas, tetap akan sampai. Baiklah, Ya. Terima kasih Ustaz. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada saudari Sahziatul Siddiq.
Merujuk ayat yang ke-62, bagaimana untuk menghalangi dari terjerumus dari hasutan syaitan sedangkan seseorang itu sudah berada di atas landasan istiqamahnya, namun tak kala mudah berbolak-balik hatinya kerana lapisan fuad, cabaran yang cenderung semangatnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun pada masa yang sama cenderung juga pada semangat iaitu mazmumah. Maknanya seseorang ni ustaz dah ada di atas satu landasan istiqamah kepada Allah Taala, tapi pada masa yang sama masih lagi ada keinginan untuk diri mereka terjerumus melalui sifat mazmumah. Mohon penjelasan insya-Allah. Terima kasih kepada Syaziatul Siddiq. Manusia ini sentiasa berhadapan dengan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji manusia ini. Allah jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Dalam masa yang sama, Allah bekalkan manusia dengan nafsu dan juga cabaran yang ada. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini jelas bahawa dalam tubuh badan manusia ini sentiasa ada perselisihan dengan kehendak nafsu dia. Kanan ke kiri, nak buat ke tak nak buat, sentiasa. Jadi Allah Taala beritahu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung dan sayogilah mereka yang berjaya menyucikannya dengan kekal istiqamah di atas landasan yang betul, ada di atas landasan yang betul. Dia manusia ini sekali-sekala kadang-kadang dia terlajak juga, tetapi janganlah terlajak benda yang terlalu tidak boleh terima oleh akal kan. Jadi oleh yang demikian kita kena sentiasa bermuhasabah, menjaga batasan kehidupan, rasa dekat dengan Tuhan, umur tak panjang. Kita ni tak banyak buat benda baik tak apa, tapi jangan buat benda jahat. Jaga solat 5 waktu, jaga puasa kan, tapi tak buat benda jahat. Masuk syurga lah. Masuk syurga. Maksudnya taklah dia ni seorang yang berqiyam sampai bengkak-bengkak kaki, habis berempas pulas. Itu lebih baik. Tetapi dia orang yang sederhana tetapi jaga batasan kehidupan dia, menjaga halal haram. Jadi dia juga akan dapat syurga. Merujuk kepada ayat ni, wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini, pertama sekali, cuba ibu ayah lihat dan juga para penonton lihat perkataan syaitan. Yang mana manusia ni balik-balik marah syaitan. Buat silap aja syaitan. Buat silap syaitan. Ada kalanya syaitan kata, aku tak suruh pun kau buat. Itu bukan daripada saya, awak sendiri yang pilih nak buat. Kenapa salahkan saya? Saya jadi mangsa Ustaz. Jadi syaitan ini kadang-kadang dia pun confused. Apa salah aku sebenarnya? Salah aku? Kenapa aku dikaitkan? Manusia ni, dia boleh jadi jahat sendiri tanpa syaitan. It's not compulsory always evil. Ataupun devil is always there. Kan sentiasa ada syaitan yang menghasut manusia. You duduk seorang-seorang, you boleh jadi jahat. Sebab you ada nafsu yang menghasut you boleh jahat. Kalau kita lihat surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca surah Al-Falaq supaya dapat membenting diri daripada gangguan, hasutan-hasutan daripada luar, gangguan-gangguan black magic dan sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas, yang hujung sebut alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas menggambarkan manusia kena baca supaya melindungi diri daripada diri sendiri. Boleh melindungi diri daripada diri sendiri. Jadi manusia ni, dia tak boleh always lihat syaitan itu adalah makhluk yang menyesatkan dia. Dia sendiri boleh jadi sesat. Tolong faham. Sebab syaitan ini perkataan, kita kata syaitan. Dia dua perkataan selalu guna dalam Quran. Iblis, syaitan. Iblis, syaitan. Ada pula yang kata iblis ni adalah dia punya general ustaz. Syaitan ini dia punya battalion. Pandai-pandai kau minta bersih. Iblis itu dia kata dia punya general. Saya kata mari mana? Saya kata begini, iblis itu nama dia. Nama dia iblis, sifat dia syaitan. Sebab asal perkataan syaitan daripada syaitana. 3 huruf saja. 3 huruf, syaitana, bermaksud menjauhkan. Syaitan ini sifat dia menghasut manusia supaya jauh.
Jadi siapa-siapa yang ada sifat mengasut kawan dia, sahabat dia buat jahat, dia pun ada sifat syaitan. Sebab sifat menjauhkan. Syaitana. Jadi syaitana, boleh jadi syaitan ini daripada iblis dan syaitan itu daripada manusia. InsyaAllah. Jadi innahu lakum aduwwum mubin. Perkataan aduwwun mubin ni banyak kali Quran sebut dah. Ingatkan kita, ingat syaitan itu musuh kamu yang nyata, musuh kamu nyata, musuh kamu nyata. Tapi tak nyata-nyata dalam kehidupan. Dia buat Tak relax terzahir aja. sebenarnya, dia buat relax. Udahnya bila dia buat Masya salah, dia kata, macam mana Ustaz, gangguan Ustaz, syaitan Ustaz. Saya pun kadang-kadang syaitan itulah, saya marah dengan syaitan selalu. Balik-balik syaitan juga salah. Kita sudah ada panduan macam mana kita nak buat. Baca Quran, solat jaga, wuduk jaga, sedekah jaga, mata jaga, mulut jaga, telinga jaga, hubungan jaga. Insya-Allah syaitan pun tak suka dengan kita. Dia akan try tapi tak load lah. Tapi kalau kita memang dedahkan, kita welcoming dia, maka kita pun dah ada tabiat yang tak bagus, kita pun ada sifat tak bagus, datang pula syaitan, kemudian dia akan jadi lebih tersasar daripada landasan. Kita kena selalu beristiazah, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kekal di atas jalan yang boleh sampaikan kita kepada destinasi, iaitu kasih sayang Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, amin. Allahumma ya amin. Qala ma'adzallah. Mudah-mudahan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah penonton yang Allah Taala sayangi sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Saya kira masih banyak lagi maklumat yang menarik sebenarnya yang Ustaz nak kongsikan, tapi Ustaz kita tahan dulu. Kekal setia bersama-sama dengan kami. Hadamkan ilmu kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kerana masih lagi berhubung dengan kami, masih lagi setia bersama dengan kami untuk siaran tambahan selama 30 minit ini. InsyaAllah, amin, amin, Allahumma ya amin. Dan saya kira, saya jamin, saya yakin, saya doakan pada Allah Ta'ala bahawa anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz adalah orang yang mempunyai hubungan yang akrab, hubungan yang rapat dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah, orang yang sentiasa murajaah, tadabbur kitab suci Al-Quran. Jadi untuk meraihkan slot yang pertama kita pada kali ini, Ustaz, saya nak ajukan satu soalan. Kebiasaannya kalau di dalam Al-Quranul Karim, kita akan baca dengan pelbagai kalimah, kita akan baca dengan pelbagai dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita rujuk Quran Surah Az-Zukhruf, bermula ayat yang ke-62, di sini terdapat satu kalimah yasuddun. Dan kebiasaannya ada masa kita dengar kalimah yasiddun. Adakah sebarang rahsia ataupun mesej tertentu yang mungkin Ustaz nak sampaikan ataupun hanya sekadar perbezaan baris semata-mata, Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih kepada Inizar dan kepada para penonton. Soalan yang nampak dia spesifik kerana perkataan sadda, asal perkataan sadda. Perkataan sadda yasuddu, sadda yasiddu. Dua-dua boleh. Kalau biasa kita baca dalam Quran, kita akan jumpa yasuddun. Yasuddun maksudnya yang menghalang, berusaha sungguh-sungguh untuk menegah ataupun menjadi satu usaha supaya satu perkara itu tidak dilakukan. Contohnya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja dakwah, kaum musyrikin yasuddunahu an sabili. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk menghalang daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlaksana. Dalam surah ni, semalam kita bincang ayat 57, kalau ibu ayah masih ingat lagi. Ayat, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
Yasiddun. Cuba kalau tengah pegang Quran, cuba tengok ayat 57. Cuba bawa mata tu tengok jap. Yasiddun. Ada riwayat lain ataupun ada kiraat lain yang baca yasuddun. Yasiddun, yasuddun. Kalau baca yasiddun Ustaz, kenapa ada yasuddun? Dua-dua itu mesti difaham bersama. Sama juga kalau ibu ayah pergi ke negara belah benua Afrika, Maghribi, dan beberapa negara yang berjiran dengan mereka di situ, mereka akan baca surah Fatihah ni Maliki Yaumiddin, mereka akan baca Maliki Yaumiddin. Ma tak panjang dah. Maliki Yaumiddin. So itu riwayat lain yang mutawatir. Sama juga yang ni yasuddun dengan yasiddun. Riwayat pertama yasiddun. Yasiddun maksudnya memperolok-olokkan. Jadi kelakarlah, dia orang bagi mereka kelakar. Apa yang bila Nabi Muhammad tidak boleh menjawab kepada soalan yang Abdullah bin Al-Zab'ari, lalu mereka nampak kelakar. Jadi yasiddun, suka. Tapi dalam masa yang sama, kalau dibaca dengan yasuddun, idza qaumuka minhu yasuddun, maksudnya perbahasan itu, usaha mereka itu adalah bukan sekadar memperolok-olokkan, tetapi juga untuk menghalang. Betul tak? Maksudnya, bila benda tu jadi kelakar, tak jadi serius. Bila tak serius, orang tak ikut dah. Sampai tak maksud dia yasuddun? Sampai kan? Jadi yasuddun. Dalam ayat yang berikut ini, yang kita sedang bincang, wala yasuddannakum syaitan. Tengok perkataan yasuddan. Nampak kan? Menghalang. Kalau dia datang wala yasiddannakum, dia akan jadi dan tidak jadi, akan jadi kelakar. Wala yasuddannakum. Jadi dia nampak kepada menghalang. Sama macam tadi yang Ustaz sebut, wa innahu la ilmul lisaah wa innahu la alamul lisaah. Sebab itu dalam kita punya program tafsir ni, dia mesti bincang elemen kiraat jika ada dan jika berkemampuan. Dia bukan nak bincang dari sudut itu riwayat apa, ini riwayat apa, tidak. Bagaimana dua riwayat tadi digabungkan, hujungnya membawa maksud yang jelas. Yasuddun, menghalang. Yasidun, mereka jadikan ini perkara lucu. Tapi dua-dua maksud sama tak? Sama. Nizal, betul tak? Betul. Maksud sama. Lucu diwujudkan, nak jadikan dia jadi benda yang selekeh, benda yang serius, lalu orang tak ikut. Yasudun pun proses untuk menghalang supaya orang tak ikut. Dua-dua sampai. Kadang-kadang kita pun bila kita buat benda baik, orang rasa macam, alah, macam kau seorang boleh buat. Kelakar. Dia nampak macam tak serius. Dia sebenarnya dia sebut tu untuk apa? Sebut untuk apa? Sebut untuk supaya orang tak ikut. Dia tu apalah, kelakar sangatlah konon. Jadi nampak ada usaha. Jadi yasudun dengan yasidun. Saya berharap ibu ayah faham, dalam Quran kebanyakan tempat dia sebut yasudun. Yasidun, inilah tempat dalam surah Az-Zukhruf. Quran surah Az-Zukhruf bermula ayat yang ke-62. Masya-Allah, satu ilmu yang baru untuk kita, khususnya di dalam subjek kita hari ini, topik kita hari ini, iaitu Al-Quran, tafsir dan juga taranum. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada saudari Siti Nurbaya. Pada ayat yang ke-63, bagaimanakah cara Nabi Isa alaihi salam berhadapan dengan kaumnya untuk menyampaikan dan membetulkan perselisihan faham berkaitan tentang perkara agama antara mereka, lebih-lebih lagi tentang tanggapan kaumnya yang menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, dan menjelaskan itu adalah sebahagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan kaumnya, Ustaz? Okey, ibu ayah, cuba kita baca kejap ayat ni. Kita tengok, perhatikan dari sudut struktur ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa Isa bil bayyinat. Berhenti. Dan apabila Nabi Isa datang dengan membawa bukti atau membawa keterangan-keterangan. Qala qad ji'tukum. Siapa yang bercakap? Nabi Isa beritahu, qad ji'tukum, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian bil hikmati. Maksudnya Nabi Isa datang dengan membawa hikmah, iaitu kebijaksanaan. Ada juga yang mentafsirkan hikmah di sini membawa maksud an-nubuwah. Aku datang dengan membawa kenabian.
wali ubayyina lakum ba'dallazi takhtalifuna fi. Dan tugas aku pula ialah wali ubayyina, supaya aku dapat jelaskan bagi kalian ba'dallazi, sebahagian yang kamu perselisihkan mengenai perkara agama. Fattaqullaha wa ati'un, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Baik, itu terjemahan dia. Terjemahan di Da'i Nizal bahawa begitulah. Walamma ja'a. Ibu ayah cuba lihat perkataan ja'a. Ja'a. Biasa, kenapa Ustaz? Biasa kami jumpa ja'a ni. Pernah tak tengok ja'a ni dalam Quran ada past tense, ada present tense. Fa'il mudhari'. Yaji, tak ada. Ja'a, ji'tu. Ja'a satu-satunya nouns, minta maaf saya, satu-satunya verb perbuatan yang datang dalam bentuk past tense. Dalam Quran ja'a tidak ada present tense. Tak ada langsung. Itu satu. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan ja'a melainkan perkara itu adalah suatu yang sangat susah, sangat payah. Jadi nak beritahu dakwah Nabi Isa ni senang ke susah? Susah. Susah. Jadi betul lah ja'a. Kalau senang dia kata walamma ata. Perkataan ata. Ata datang. Ja'a pun datang juga. Tapi kenapa tak guna ata? Ata yang datang senang. Senang. Contoh. Bila Maryam alaihissalam membawa Nabi Isa dalam dakapan, Maryam beritahu kepada kaum dia, baby ini akan bercakap. Baby akan bercakap lah. Cuma lihat pada struktur ayat. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu telah datangkan satu perkara. Ji'ti. Maksud satu benda yang sangat berat. Sangat berat. Kan? Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Dia menggunakan perkataan ata. Kenapa guna ata? Kerana ata ni dia kendong baby. Kendong baby susah ke senang? Senang. Tetapi perkara yang Maryam bawa itu benda senang ke benda susah? Susah. Jadi ja'a adalah digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu perkara itu sangat heavy. So dakwah Nabi Isa AS kepada Bani Israel adalah satu perjuangan. Satu perkara yang sangat susah. Sebab datang Nabi Isa AS untuk membetulkan Bani Israel yang sudah terpesong, yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan juga nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang lain. Kalau Allah sebut wadhkuri bila Allah Subhanahu wa taala ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Israel ini adalah gabungan dua perkataan. Israel gabungan dua perkataan. Isra bermaksud hamba, il maksud Tuhan. Israel maksudnya hamba Tuhan. Israel adalah nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam nama lain ialah Israel yang bermaksud hamba Tuhan. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israel. Setiap makanan itu halal melainkan apa yang telah diharamkan oleh Israel. Siapa? Yang diharamkan oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Kenapa dinamakan sebagai Bani Israel? Kerana mereka itulah anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihissalam. So jelas kot. Jadi bukan senang kerja dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Jelas. Yang saban hari memang menyakiti, membantai, yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka bunuh nabi-nabi ni tanpa sebarang hak. Walaupun ada hak, tak boleh bunuh nabi itu. Ini adalah utusan Allah. Bil bayyinat. Dengan bukti Nabi Isa. Bila semua rasul-rasul, semua nabi-nabi datang dengan bukti. Dengan mukjizat. Nabi Isa pun begitu juga membawa mukjizat kepada kaum dia. Tapi bila Nabi Isa beritahu, qala qad ji'tukum bil hikmah. Semua mukjizat itu pula disadur dengan hikmah.
Hikmah ni ibu ayah, ada tafsir sebut bahawa hikmah di sini membawa maksud nubuwah, kenabian. Aku datang dengan kenabian. Dan ada juga ahli tafsir yang sebut bil hikmah ialah dengan kebijaksanaan. Tapi dak inizal kan? Satu benda yang hilang di kalangan umat Islam ialah wisdom. Wisdom ini kebijaksanaan. May yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang diberikan kebijaksanaan dalam hidup dia, dia telah diberikan lempah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah-limpah. Itu maksud hikmah. Ramai yang tak dapat lihat hikmah. Hikmah ini satu benda yang sangat besar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan hikmah yang begitu luas kepada kita semua. Amin amin Allahumma ya amin. Cantik huraian Ustaz. Hadamkan ilmu ini kembali selepas ini. Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kala kita cuba untuk tadabbur Quran surah Az-Zukhruf ini pada ayat 63 menggambarkan kepada kita. Baru saja sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz menerangkan tentang ja'a, ata ataupun ji'tu. Hatta penggunaan bahasa di dalam Al-Quran itu sendiri menggambarkan kepada kita mesej yang nak disampaikan itu adalah berbeza. Ada beratnya, ada ringannya. Inilah kelebihan apabila kita menonton rancangan Tanyalah Ustaz, supaya selepas habis saja program ini, kita buka Al-Quran. Ya Allah, rupanya hatta dengan satu baris, begitu luas ilmu Engkau, Ya Allah. Ini adalah key point yang cuba kami sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Merujuk kepada ayat yang ke-63, ada menyatakan bahawa terdapat perselisihan tentang hukum-hukum agama di dalam kitab Taurat yang akan dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam setelah kedatangan kitab Injil. Soalan saya, bolehkah Ustaz berikan contoh apakah hukum-hukum agama itu yang menjadi perselisihan antara mereka? Saya ulang. Bolehkah Ustaz berikan contoh apakah hukum-hukum agama itu yang menjadi perselisihan antara sesama mereka? Mohon penjelasan insya-Allah. Ya. Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak. Pertama sekali, masih lagi kita bincang ayat yang ke-63. Tadi saya ada sebut sikit sebelum saya masuk pada jawapan. Perkataan hikmah, saya sebut wisdom. We must know the power of wisdom. Kita mesti tahu kekuatan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kebanyakan kita sebut hikmah ini adalah kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan itu Nizal nak ambil kat mana? Nak ambil di mana? Quran itu sendiri adalah kitab yang syarat dengan kebijaksanaan. So kalau kita nak jadi orang yang bijaksana, mesti bersumberkan Al-Quran. Baru akan dilihat kita ni adalah orang yang wisdom. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat kedua daripada surah Jumaah. Dialah mengutus seorang rasul dari kalangan kamu yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kerja tugasan Nabi ini atau Rasul ini, Nabi Muhammad SAW, membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, mengenalkan kamu kepada Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mengeluarkan kamu daripada karat jahiliyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ajarkan kamu Al-Quran dan hikmah. Ada kebanyakan ulama sebut bahawa hikmah dalam ayat itu membawa maksud, waw itu waw bayaniyah, dan hikmah itu ialah Quran. Mengajar Nabi Muhammad Al-Quran yang syarat dengan kebijaksanaan. Lalu daripada situ yang adanya hadis-hadis Nabi SAW berikut. Jadi nak beritahu, kalau kita nak jadi orang yang bijaksana, saudara dan saudara para penonton yang saya kasih sekalian, cedok daripada Al-Quran, kebijaksanaan itu, syarat dalam Al-Quran.
Jadi kalau kita lihat apakah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh Bani Israel, benda yang paling besar mereka perselisihkan ialah dari sudut ketuhanan. Siapa yang nak disembah? Hukum hakam datang kemudian. Tetapi benda yang paling penting, benda yang paling fundamental ialah siapa yang nak disembah. Nabi Musa AS mengajak Bani Israel supaya sembah Tuhan yang satu. Sampai sudah Bani Israel ni melakukan pelbagai bantahan, pelbagai soal jawab dan juga parli Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, berimanlah kepada Allah. Musa, kami boleh beriman dengan syarat kami nak tengok Tuhan tu dengan mata kepala kami sendiri. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mana mungkin? Kami nak tengok Tuhan tu baru kami nak beriman. Kemudian bila Nabi Musa AS perintahkan mereka, Allah Subhanahu wa taala suruh Bani Israel menyembelih lembu. Qalu inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa dia jawab? Qalu atattakhiduna huzwa? Musa, kau datang nak main-main? Kami suruh tanya siapa yang bunuh orang yang kenamaan dari kalangan kami ini, tiba-tiba kau kata Tuhan kau suruh sembelih lembu. Apa kena? Dia tak ada sifat taat tu, tak ada. Kepada Nabi, kepada Rasul, tak ada. Yang benda yang paling besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut qalatil yahud wa qalatil yahud Uzairu ibnullah wa qalatil yahud Uzairu ibnullah wa qalatil nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahim. Allah beritahu kepada kita bahawa bagaimana Yahudi mendakwa bahawa Uzair itu anak Allah dan Nasara pula mendakwa Isa itu anak Allah. Ini perkara yang paling besar mereka perselisihkan dalam isu berkaitan dengan agama. Sebab itu Nabi Isa AS datang, wali ubayyina lakum ba'dal ladzi fihi takhtalifun, ba'dal ladzi takhtalifuna fihi. Yang kamu perselisihkan. Benda yang berkaitan dengan akidah tiada perselisihan. Tiada perselisihan dari dulu sampai sekarang, itulah Allah yang perlu manusia beriman kepadanya. Ada satu perkara lagi yang perlu, fattaqullah, di hujung ayat tu Allah Taala beritahu, fattaqullah, takut kepada Allah. Tak kira Bani Israel, tak kira mana-mana bangsa, tak kira mana-mana latar belakang daripada kehidupan, yang kena kembali kepada agama, kembali beriman kepada Allah, betulkan balik niat, betulkan balik persepsi kehidupan kita ni, dan taatlah kepada Allah, patuh kepada Allah, wati'uni. Da'i Nizal dan juga ibu ayah di rumah, saya tengok jam. Okey, baik. Ayat 61, ayat 60. Tengok ayat tu sikit je saya ambil. Sikit, satu benda sangat penting. Ayat 61, wattabi'u ni, ayat 61. Ada wattabi'u ni, ada baris bawah. Nampak tak? Baris bawah nampak? Kan? Wattabi'u ni. Pernah tak tanya kenapa wattabi'u ni? Dalam kalau tengok terjemahan, maka janganlah kamu ragu-ragu dengan tuntutan, dengan turutlah petunjukku. Petunjukku. Ku itu dekat mana? Dekat ni. Asalnya wattabi'uni, ada ya. Sebab ya itu ya mutakallim. Wattabi'uni, ikutlah aku. Tapi ya itu dihazafkan, dipadam, dihilangkan, dikekalkan dengan baris bawah. Lihat ayat yang ke-63. Dalam ayat 63, di penghujung ayat 63, fattaqullaha wa ati'uni. Kenapa baris bawah lagi? Ni itu adalah ganti kepada aku. Setiap kali kita baca, kita akan jumpa yang ini. So itulah unik. Allah nak beritahu ringkasnya, ikut aku dengan jalan yang betul supaya kamu boleh pantas sampai kepada aku. Tuhan itu sangat dekat untuk didekati bagi mereka yang melihat bahawa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dekat dengan manusia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan huraian, dengan penyampaian yang telah Puan Al-Fadil Ustaz berikan kepada kita pencerahan mengenai kaedah, hatta kalimah-kalimah dalam Al-Quran itu sendiri memberi gambaran kepada kita semua alangkah dekatnya Allah Ta'ala kepada kita, dan untuk capai kepadanya, Masya Allah, tabarakallah, semestinya kita tidak boleh jauh daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pun telah berada di penghujung rancangan. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan pelan tindakan kita, iaitu kesimpulan hasil daripada program ini, dan untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan doa ringkas. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Ayah dan kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Terima kasih kerana mengikuti
pengajian tadabbur dan juga tafsir pada hari ini. Apapun apa yang kita belajar pada hari ini sangat besar mesejnya. Pertama sekali melihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan Islam, dan kita ada banyak tanggungjawab untuk membetulkan apa yang telah salah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang mesti memegang status umat dakwah. Jadi melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui pengajian ini, kita dapat increase kita punya pengetahuan. Melalui ilmu tersebut, kita boleh sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan Islam itu dapat dikongsikan. Bukan makanan, rezeki saja kita nak kongsi. Agama Islam yang indah juga perlu dikongsikan. Jadi kata kuncinya ialah dengan kebijaksanaan yang dicedok daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi kita berdoa sama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan dan juga kulasan rezeki kepada semua umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini setelah kami membaca ayat-ayat suci-Mu dan mentadabbur kalamu, ya Allah, kami mohon agar apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa sanak saudara kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Sanak saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam suasana pandemik ini kami tidak putus-putus meletakkan harapan kehadrat-Mu, ya Allah. Apalah kiranya Kau angkat segera COVID-19 dari permukaan bumi ini. Kau berilah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami, kepada sanak saudara kami, kepada umat yang sedang terlantar kerana positif COVID-19. Dan sembuhkanlah penyakit mereka yang sedang terlantar di hospital, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandanglah kami, ya Allah. Lihatlah kami, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami telah banyak melakukan salah dan silap. Kami telah banyak melakukan dosa, ya Allah, sama ada kami sedar ataupun tidak. Tapi kami tidak ada tempat lain untuk mengadu, untuk memohon, untuk merayu, ya Allah. Hanya padamu jualah tempat kami kembali, ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton yang Allah Ta'ala sayangi sekalian, seharusnya pelan tindakan kita selepas saja kita habis rancangan semakin bertambah semangat kita untuk tadabbur kitab suci Al-Quran. Sekian sahaja daripada saya, Da'i Nizal, dan juga panel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.